Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkaitan dengan keperluan yang kita perlu di rumah transit saudara baru di negeri Sabah ini, banyak yang sebenarnya. Antaranya kita perlukan bahan binaan seperti simen, zinc, paku, pasir, batu sungai, batu kelikir dan sebagainya. Dan kesemua ini adalah semata-mata kita mempercepatkan lagi membina beberapa rumah yang telah kita khususkan di tempat ini. Antara bangunan yang sedang kita rancang di ketika ini untuk dipercepatkan, yaitu surau itu sendiri. Kita membina surau ini karena kita berdasarkan kepada sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah setiap kali berhijrah, surau ataupun masjid lah yang menjadi keutamaan. Kita juga membina asrama yang berbentuk rumah panjang, menempatkan saudara-saudara baru yang bujang, baik laki-laki ataupun perempuan yang kita ambil di seluruh pelosok di negeri Sabah. Sementara bangunan untuk keluarga juga kita akan bina di sini, di mana rumah keluarga ini kita akan jadikan sebagai rumah kedua kepada saudara-saudara baru yang masuk Islam. Satu keluarga tadi, yaitu suami istri dan anak-anak, kita akan angkat ke rumah transit ini dan kita akan asuh mereka, kita akan didik mereka dalam tempoh 1 bulan atau 2 bulan mengikut keperluan. Dengan adanya rumah transit ini, sudah tentulah dia akan memberi manfaat kepada saudara baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua akan cepat terbina. Dan boleh ke saudara Nazri ceritakan matlamat ditubuhkan Persatuan Pendakwah ini dan matlamat membina pusat transit ini? Matlamat penubuhan Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah ini ada beberapa perkara. Antaranya yaitu kita memberi fokus kepada saudara baru. Karena kita melihat saudara baru di Sabah ini perlukan pembelaan, khususnya mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk memasuki di mana-mana pusat pengajian yang sedia ada. Kita juga bekerjasama dengan semua badan-badan NGO dan juga Jabatan Agama Islam dalam pelbagai urusan saudara baru. Apa pula perancangan kehadapan Persatuan Pendakwah Islam ini? Perancangan kita jangka panjang dan jangka pendek ini antaranya rumah transit sendirilah, ya. Sebab ini merupakan sangat-sangat diperlukan oleh saudara-saudara baru. Jadi maknanya perancangan ini tidak ada penghujungnya. Malahan kita mencadangkan lagi beberapa tempat yang sesuai selepas ini jika kita berjaya. Dan saya mengharapkan berjaya sangat-sangat. Sebab di daerah di Sabah ini terlalu luas. Itu perancangan kita. Jadi mengadakan pusat rumah transit saudara baru di Sabah seperti ini. Yang kedua, perancangan kita akan mencadangkan kepada semua badan-badan NGO, korporat dan juga individu-individu yang pemurah. Apabila kita asuh mereka, saudara baru di sini ini, kita cadangkan mereka ini agar dibagi penajaan yang bentuk, misalnya kita minta kepada pihak ini supaya mereka ini dihantar ke melakukan umrah ataupun haji. Yang kita kenal pasti itu antaranya yang ada kaitan dengan ibadah. Kita kenal pasti saudara baru ini banyak yang fakir miskin, yang kita sedia maklum rumah mereka dan sebagainya. Mewujudkan satu lagi bentuk dakwah maya yang pun kita lancarkan. Dan dakwah maya ini perlu untuk pelayar internet ini yang sekian banyak, yang saya rasa mungkin di Malaysia ini umat Islam yang melayar internet mungkin 4, 5, 6, 7 juta. Sebab saya tidak ada buat satu perkiraan yang khusus. Jadi ini juga kita sediakan seperti bacaan Al-Quran 24 jam. Lagu-lagu nasyid yang kita namakan Cahaya FM. Cahaya FM ini sudah 4 tahun. Alhamdulillah. Dan dilancarkan oleh yang berbahagia Datu Musyidi Manjun lah. Ini antara yang senantiasa berada di belakang kita. Dan bacaan Al-Quran ini kita belum lancar lagi. InsyaAllah kita akan lancar selepas tapak di transit ini kita beroperasi. Alhamdulillah. Jadi untuk memastikan segala usaha ini dapat diteruskan, disegerakan, bagaimana pula masyarakat dapat membantu Persatuan Pendakwah ini di Sabah ini? Bagi masyarakat Islam di luar sana, baik individu dan juga syarikat dan pelbagai lagi yang ingin bersama-sama menghayati dan juga mempercepatkan pembangunan ini, boleh terus ke laman utama kami, yaitu di Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah. Sebarang pertanyaan yang ada kaitan dengan persatuan, boleh terus berhubung dengan telefon di talian 019 882 7449. Alhamdulillah kita dapat melihat suasana di sekitar
rumah transit bagi saudara baru di Sabah ini, dan suasana di sekitar ini kita telah buat beberapa kolam ikan, iaitu sebanyak 10 buah. Sementara kolam ini pula adalah kita jadikan sebagai sumber bagi makanan bagi pelajar-pelajar yang kita angkat di seluruh desa-desa di Sabah ini. Kita lihat di suasana ini, kita sudah pun isi dengan ikan. Kita jadikan pusat ini sebagai jawapan kepada permasalahan yang dihadapi oleh saudara baru kita di Sabah. Kalau kita lihat di beberapa kampung sebelum ini yang telah kita lihat, di mana mereka masuk Islam bersama dengan keluarga, masuk Islam bersama dengan sahabat-sahabat mereka. Mereka ini perlukan pendidikan, dan uniknya pendidikan ini, dia berkonsepkan di mana setiap satu keluarga yang masuk Islam, kita akan angkat mereka di sini dan kita tempatkan mereka di sini selama 1 bulan atau 2 bulan, berdasarkan kepada tahap kefahaman Islam yang mereka terima di sini. Dan kita yakin bahawasanya dengan konsep ini mereka mampu mengenali Islam asasnya, dan insya-Allah dengan demikian mereka tidak lagi goyang untuk balik di kampung mereka dan berhadapan dengan lapisan masyarakat, khususnya pemurtadan yang berlaku di negeri Sabah. Jadi kita tengok beberapa tapak yang lain yang kita cadangkan di sini. Di hadapan ini kita lihat masih belum kita terokai, dan kita cadangkan di kawasan ini kita bina rumah bagi pelajar, pelajar dan juga keluarga yang kita angkat daripada pelosok negeri Sabah. Kita masih mengakalkan suasana hutan kecil ini kerana kita melihat bahawasanya mereka yang kita ambil daripada kampung ini kebanyakannya yakni mereka yang hidup di dalam suasana persekitaran hutan. Jadi sudah tentulah kedatangan mereka sini tidak memberi penekanan kepada mereka, malahan mereka terhibur dengan corak dan suasana sekeliling mereka kerana masih lagi mewujudkan keaslian seperti kampung mereka. Dan inilah yang kita cuba perjuangkan di ketika ini. Untuk wujudkan ini perlukan pelbagai lapisan masyarakat untuk memberi sokongan, bantuan, gelakan, dorongan dan sebagainya. Kita akan buat satu laluan untuk kereta di pintu pagar yang sebelah tu nanti, dan kita akan buat ini laluan sebagai kereta terus ke kolam di seberang sungai. Di sinilah tapak surau yang kita cadang berhampiran dengan sungai di sebelah kanan. Kita membuat pilihan di tapak ini kerana berdasarkan beberapa perkara. Yang pertama, apabila kita naik atau apabila kita melakukan solat di surau ini, kita akan dapat menikmati alam semula jadi, iaitu bunyi sungai yang ada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri ini kita ada pokok mangga di sini, yang kalau ada buah nanti insya-Allah kita juga dapat menikmati buah yang manis. Di belakang surau ini iaitu kolam yang kita sudah isi lebih kurang 1.200 ekor ikan. Sudah tentulah gabungan daripada suasana alam ini. Setiap yang datang atau setiap yang solat di sini, dia akan mendapat suatu aura ketenangan yang luar biasa. Kita juga mencadangkan daripada pokok mangga ini ke pokok mangga di seberang sungai, dan juga di hadapan saya di ketika ini kita akan pasang bacaan Al-Quran 24 jam dalam 2 bahasa, iaitu dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu, iaitu tafsir. Inilah impian yang kita cuba wujudkan di rumah transit saudara baru di negeri Sabah. Sementara Persatuan Pendakwah Islam Negeri Sabah adalah penyelaras kepada seluruh program ini dan juga selaku yang diamanahkan oleh Tuan punya tanah ini untuk segala hal yang berkaitan dengan dakwah. Di sungai ini kita akan bina sebuah jembatan ke pulau di seberang untuk memudahkan pelajar yang menetap di sini ke kolam ini dan juga ke tempat kediaman mereka. Dan sepanjang sungai ini nanti kita akan hias dengan pokok-pokok bunga, lampu dan sebagainya.